That's Alicia side. Hi guys, Assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel. Thank you so much antara korang yang sentiasa like, comment and subscribe. Okay, dan kalau contoh korang nak share pun video ni pun boleh. Okay, korang share je kat mana-mana supaya ilmu ni kita dapat bersama. Okay, so hari ni Putri nak share dengan korang mengenai pengalaman Putri sebab Putri tahu. Okay, macam contoh bila korang dah dapat, okay, contoh korang dah kahwin and then korang pula buat apa pregnancy test tu. End up apa hal ni, dua line ni, pregnant ke? Okay, maksudnya kat sini dah macam-macam prosedur lah kita kena buat. Okay, korang ingat kahwin je ada prosedur? Tak. Okay, sebenarnya bila kita pregnant and bila kita dah berumah tangga ni, memang sebenarnya banyak cabaran dan halangan dan kita kena jadi matang sebab kita nak kena tahu something new. Kita nak tahu benda yang baru. Okay, so hari ni nak share dengan korang mengenai macam mana kita nak daftarkan diri kita ataupun cara kita nak buka buku PIN. Buku PIN yang Putri masukkan adalah ini. Okay, jadi kalau korang tahu sebenarnya buku PIN ni, okay, patutnya kena balut. Tapi disebabkan Putri tak ada masa, bukanlah tak ada masa, Putri asyik terlupa je untuk beli sebab dia ada je kat Shopee benda ni tau. Okay, so dia dah tebal macam ni, macam tak lawa lah. Okay, tapi nanti mungkin Putri akan beli sebab apa tahu, benda ni jadi tebal sebab ni saya akan stapler and dia akan jadi macam ni sebab kita tak cukup ruang untuk sebab kita check up apa semua kan. So kalau nak nanti korang pergilah beli kat mana-mana Shopee ke apa. Hari ni Putri nak share dengan korang mengenai macam mana korang nak buka buku PIN bila korang ni sebenarnya dah tahu korang ni pregnant. Macam I'm pregnant. Macam tu. Okay, so firstly, macam biasa, okay, Putri ikut Putri punya pengalaman. Okay, firstly, masa mula-mula Putri tengok dekat Putri punya handphone and Putri punya tempat. Okay, kita kena cari klinik yang paling berdekatan dengan rumah kita. Okay, klinik. Okay, ni yang Putri cakap. Firstly, Putri cakap dulu pasal government punya lah. Pergi klinik kesihatan biasa, bukannya swasta tau. Jadi kita akan buat perbandingan. Okay, so yang pertama, kalau contoh korang nak buat check up pregnant dekat KK, korang kena call and cakap yang saya dah buat appointment untuk buka buku PIN. Okay, ada juga yang dia tak boleh on call. Macam Putri tak boleh on call, kena datang dekat tempat tu. Okay, and cakap dengan dia saya nak buka buku PIN. Nanti dia minta IC dengan surat nikah. Okay, faham tak? Jadi itu benda yang basic lah korang kena tahu. Jadi nanti sampai-sampai korang ingat macam hari ni korang buat appointment, lepas tu besok korang dapat terus boleh check up. Tak ada. Dia macam ni tau. Dia akan tanya, firstly tanya dah berapa minggu. Okay, nanti korang cakap macam Putri dulu, masa first tu Putri pergi dekat klinik KK tu, Putri baru 5 minggu. Lepas tu dia kata, oh sangat-sangat baru lagi kan. Jadi dia kata, okay tak apalah, nanti buka masa dah minggu ke-8. Jadi daripada tarikh tu dia pilih lah, select. Okay, dia tanya kita duduk kat mana apa semua kan. Korang tahu kan nanti KK tu, nanti nurse macam daripada kita start check up apa semua, sampailah nanti lepas kita beranak kan, nanti ada KK datang. Okay, nurse datang ke rumah untuk check diri kita. Daripada situlah, sebab dia nak tahulah alamat kita kat mana kan, yang paling dekat rumah kita kat mana, macam tu. Jadi nanti dia akan bagi tarikh and time tu 3 minggu jugalah. Okay, 3 minggu. Jadi minggu ke-8 Putri punya usia kandungan tu, barulah kita pergi check up. And okay, Putri nak beritahu korang apa yang korang kena bawa untuk buka buku PIN. Firstly, korang kena bawa IC korang. Okay, and then bawa IC pasangan, and then bawa surat nikah. Okay, and then Putri nak beritahu korang, sebelum Putri pergi klinik KK, Putri ada buat pregnancy test dekat rumah tau sendiri. Kita beli sendiri kat farmasi. And then kita macam was-was lah kan benda tu. So kita pergi dekat klinik biasa. Okay, maksudnya klinik yang kita kata nak buat check pregnancy. Okay, nak double confirm betul ke tak. Okay, dan Putri pergi, dan time tu dalam lebih kurang berapa ringgit RM30, macam RM30. Okay, lepas tu dia kata, okay, tahniah awak telah disahkan pregnant. Okay, so kita double confirm lah yang kita memang pregnant. Okay, time tu lah baru macam kita excited lah nak pergi, apa nak kena buat. Kita baca, kita struggle kan. So kalau korang tengok video ni, korang share lah dengan siapa-siapa yang korang kenal. Okay, so itu je, benda ni simple je. Korang nak buka buku PIN, tak ada masalah, tak ada isu pun. Okay, apa beza KK dengan swasta? Ini pengalaman Putri lah. Okay,
bila korang dekat KK, korang akan dapat, kita kata macam mana, semua tu memang akan ikut prosedur. Maksudnya setiap minggu, permulaan korang akan datang sebulan. Lepas tu kan makin lama makin baby korang besar, ikutlah korang punya ni macam mana, punya okey. Jadi sebulan setiap kali check up lah macam tu. Lepas tu sekarang macam dah makin syarat, jadi makin syarat 2 minggu, faham tak? Macam tu ikutlah. And then bila korang pergi tu, memanglah kalau kita kata antara klinik kerajaan dengan klinik swasta, kita macam klinik kerajaan ni penat sebab tunggu. Tapi berbaloi lah, okay? Bagi Putri berbaloi sebab dia memang check, memang betul-betul check kita punya diri. Okay, orang yang pregnant ni. Kalau macam dekat swasta, korang bayangkan ni perbandingan diri Putri sendirilah. Okay, tapi Putri tak kisah kalau korang nak macam pergi klinik swasta sebab Putri tahu, okay, ada di antara korang yang macam tak ada masa. Kalau pergi klinik swasta, even malam pun korang boleh buat check up macam tu. Ikutlah klinik swasta mana yang korang pergi, okay. So kalau macam dekat KK, korang memang kena ikutlah schedule. Tapi dia akan sama je. Maksud sama tu macam mana? Kalau contoh nurse korang tu dia hanya jaga korang, maksudnya dia ada masa untuk layan dia punya pesakit macam tu hari apa yang biasa-biasa. Macam contoh Putri tak hari Selasa, hari Rabu. Jadi setiap kali korang check up, korang tak akan pergi hari lain melainkan hari Selasa ataupun hari Rabu. Kiranya bulan ni korang pergi hari Rabu, bulan depan korang akan pergi hari Selasa. Ikut keselesaan korang bila dan pukul berapa. Korang boleh request dengan nurse tu. Macam contohlah saya tak boleh pagi-pagi lah, saya boleh petang. Macam Putri yang biasanya kebiasaannya petang. Jadi okey tak apa, petang lah macam tu, faham tak? Yang ikut korang punya nurse, okay? So okay, perbezaan antara KK dengan swasta. Okay, nak cerita kat korang lah. Kalau korang buat check up dekat KK, maksud tu setiap kali korang datang apa semua, dia akan ambil darah. Lagi-lagi pula kalau contoh kita ni nak check time tu ada GDM tak. GDM tu maksudnya gula, okay. Kita ni ada kencing manis ke tak masa pregnant, okay. Kadang-kadang banyak faktor juga. Jadi disebabkan tu ada cas-cas kalau dekat swasta. Sekali korang check up dapat 100 lebih, 200. Putri tahu sebab Putri dah kita kata apa, kita dah buat research pun. Tapi tak tahulah kalau korang dapat klinik swasta yang murah. Tapi macam Putri prefer kalau contoh antara check up dekat klinik kerajaan ataupun klinik swasta, Putri prefer untuk check up pregnant ni dekat klinik kerajaan. Kalau macam contoh korang nak bersalin ke beranak ke, kalau korang nak pergi beranak dekat hospital private pun tak kisah sebab mungkin nak keselesaan, okay, privacy apa semua, betul tak? Lagi satu, klinik kerajaan ni dia akan check semua, okay. Kita punya air kencing, okay, kita punya darah kita setiap kali ni kan memang akan cucuk darah. Cuma satu je lah KK ni, okay, di mana korang memang kena tunggu lama. Paling tidak, paling cepat lah korang boleh duduk kat situ dalam 2 jam. Paling lambat 3 jam macam tu. Sebab dia ikut giliran lah, dan ramai orang. And dekat KK tu bukan hanya setakat ibu mengandung je, okay, tapi diorang ni handle juga macam ibu yang baru lepas bersalin, tengah-tengah pantang bawa baby kan, dokong baby tu baru lepas ni nak timbang, okay, apa semua. Jadi memang kat situ kita terpaksa lah tunggu macam tu. Tapi tak ada apa pun sebenarnya kan. Sebab apa, dekat situ korang scroll lah handphone. And lagi satu, bukannya panas ke apa, tak panas pun, okay, aircon sejuk je, tak ada kita kata apa, tak ada kata makna tak selesa tu, tak adalah, okay, selesa je sepanjang Putri ni. And Putri punya nurse pun baik sangat, okay, nurse Putri baik, doktor Putri baik, okay, diorang check elok-elok, diorang tanya apa semua, tak ada macam dia marah-marah ataupun yang diperkatakan macam alamak nurse kerajaan ni apa ni, tak ada, okay. Diorang semua sangat-sangat positif and diorang ni siap bagi tips lagi macam mana, okay. Kalau klinik swasta bukan kata apa, tapi Putri prefer kalau macam dekat klinik kerajaan, memanglah kalau macam nak scan baby tu macam lama lah, korang kena tunggu berapa bulan, okay. Nanti dia bagi tarikh dah nak dekat-dekat nanti barulah nak scan apa semua, okay. Dia akan scan juga, tapi tak sekerap setiap kali kita datang check up tu dia akan scan, datang check up tak ada, okay. Ada masa-masa dia yang tertentu. Jadi kalau korang nak scan, setakat scan tu korang bolehlah pergi dekat klinik swasta, okay. And Putri akan bagi link, Putri lupa nak bagi link dekat video Putri sebelum ni, masa video yang Putri cakap Putri nak scan baby tu, korang pergi dekat link Putri. Link ni Sono tau. Siapa-siapa yang tak tahu Sono ni apa, sebenarnya Sono ni sebenarnya adalah
kita kata kita boleh buat appointment ataupun temu janji dekat mana-mana klinik yang ada pasal perkhidmatan sono. Di mana bila korang scan, korang boleh scan, korang nak detail scan 2D ke 4D ke, okay, 3D ke, okay, nampak baby tu, okay. Jadi korang boleh pilih lah kat situ mana korang nak, macam tu. Harga dia taklah mahal, sangat-sangat murah kalau korang pergi klinik biasa. Okay, macam contoh klinik Siti Putri ada pergi time tu sebabkan Putri terjatuh, okay, ataupun tergelincir lah time tu, and pergi buat detail scan je macam tu. Okay, dia tengok macam tak ada apa-apa, RM80. Tahu, RM80, tak ada bagi ubat, tak ada bagi apa, memang tak ada bagi apa-apa. Just check macam tu, RM80. Okay, jadi bila Putri tengok, dapatlah dia punya flyers tu kan. Bila kita tengok dia punya scan sampai 200 lebih. Itu kalau nak 4D, 5D, faham tak? Jadi macam mahal lah, bagi Putri mahal. Kalau boleh duit tu kita gunakan untuk kegunaan kita. Tak kisahlah kalau korang nak pantang pregnant, kita kata duit tu digunakan untuk korang bersalin ke, ataupun digunakan untuk beli barang-barang baby lepas korang pantang lepas bersalin. Dapat lagi manfaatnya daripada korang habiskan duit. Tapi tak kisahlah, bagi yang mampu korang nak pergi, korang pergilah. Tapi benda bagi Putri, benda tu sama je. Better korang pergi yang Putri bagi tahu ni, link ni, sono. Sebab Putri tahu ada antara korang yang macam tak tahu kan, macam mana kita nak pergi, nak tahu harga, bajet kita sekian. Okay, sebab kita tahu lepas je kita tahu kita pregnant, macam-macam Putri bagi tahu korang macam-macam kita kena beli. Itulah bendanya. Okay, bila lagi nak bersalin, lagilah macam banyak-banyak korang kena beli barang baby, barang korang. Okay, memang kita kata kat situ pun dah banyak lah kos sebenarnya. Jadi Putri buat video ni supaya ada di antara korang memahami dan faham macam mana korang nak settle down korang punya kewangan, macam tu lah. Putri punya prefer macam tu lah. Korang buka buku pink tu senang je macam tu. And then bayar pun tak adalah banyak sangat, RM1 je bayar. Okay, tapi tak ingat lah, Putri rasa Putri tak bayar apa-apa pun. Buka buku pink je, tak ada bayar apa-apa. Putri tak tahu kenapa sampai sekarang diorang tak suruh Putri bayar. Okay, so check up je lah macam tu. Okay, and Putri nak bagi tahu korang cara check up dekat KK ni macam mana. Okay, firstly bila korang datang, dia akan check lah kita kan. Dia akan tanya husband kerja apa, kita kerja apa, kita buat apa. Okay, dia akan tanya. Lepas tu kan nanti dia timbang lah berat kita, tinggi kita. Okay, lepas tu dia akan buat perbandingan lah. Macam contoh bila kita pregnant, berat kita berapa, naik berapa, macam tu. Faham tak? Nak beritahu korang, kalau contoh bila kita dah pregnant, it's normal kalau contoh tiba-tiba berat korang naik ataupun berat korang turun. Okay, korang kena faham masa first trimester Putri memang sangat-sangat turun berat Putri sampai kita kata memang kurus sangat-sangat, sampai kan cengkung ke, sampai kau orang cakap macam sangat-sangat muka tu langsung tak berseri langsung tau. Memang tak ada selera. Putri hari-hari tu tak makan apa, bihun goreng itu pun, dah malam-malam itu pun rasa buat tak boleh bau-bau tumis, tak boleh bau-bau rempah, memang tak boleh bau langsung. And handphone Putri tak boleh scroll langsung. Sebab tu ada sebulan tu Putri memang tak buat video langsung. Sebab apa? Putri langsung tak boleh nak buka handphone sebab terlampau pening. Okay, jadi dah first trimester tu, bila kita kata dah tak ada macam tak boleh makan apa semua, masuk second trimester dah boleh makan. Dah boleh makan, berat naik pula. Okay, berat naik pula. Masuk third trimester ni pun kita punya nafsu makan tu macam biasalah, tak adalah macam second trimester, tapi berat kita akan naik-naik. Korang kena tahu tau, kalau berat kita turun tak boleh, kalau naik sangat pun tak boleh, kita kena tengah-tengah. Dan dalam sebulan tu kita punya peruntukan berapa kg je yang kita boleh naik, macam tu. Supaya apa? Kita takut kalau terlebih naik, kita takut kencing manis, and then kita takut darah tinggi, and then lagi satu takut eclampsia, sawan, macam tu lah. Okay, Putri berat Putri naik sangat-sangat. Okay, naik sangat-sangat mendadak. Dalam 2 minggu macam tu naik 2 kilo, 2,5 kilo macam tu. Okay, tapi masalahnya masa first trimester turun banyak, 8 kilo macam tu turun. Lepas tu dah boleh makan, start makan apa semua. And Putri sangat-sangat suka benda yang manis. Tak tahulah kenapa, tapi suka sangat benda-benda yang manis. Okay, tapi Alhamdulillah check kencing manis apa semua tak ada. Okay,
Itu je yang nak beritahu korang, okay? Nak buka buku pink ni mudah and simple. Korang jangan serabut-serabut kepala. Jangan macam, sebab kita first mom kan. Kita tahu, okay, perasaan yang kita akan terfikir kan. Kita akan start download apps pasal baby, sebab kita nak tracking baby kita. Betul tak? Okay, and then kita akan macam fikir, aku nak bersalin kat mana, aku nak pantang kat mana. Nanti kan dekat check up KK tu kena minum air gula. Air gula tu tak sedap. Putri bagi tahu korang, masa first trimester Putri langsung tak boleh nak bau pun tau. Okay, Putri terpaksa minum sebab Putri ada sejarah keluarga arwah ayah Putri dia kencing manis. Jadi Putri terpaksa minum. Dan time tu masa first tu lah, masa first check up tu, Putri kena minum air gula. And then masa second trimester Putri kena minum air gula juga. Sebab doktor takut Putri ada kencing manis kan. Tapi Alhamdulillah Putri punya semua normal. Okay, and then Putri punya HB ke BP tak ingat lah, yang macam darah tu kan, yang macam kita minum Zicofer ataupun acid folic macam tu, dia supaya kita punya aku tak tahulah darah ke apa macam tu. Putri punya tu normal je, maksudnya okey je lah. Sebab tu Putri minum ubat Zicofer tu, hari ni minum, selang tak minum, besoknya minum, macam tu, faham? Ada orang dia kena ambil banyak sangat ubat. Tengoklah dia macam mana keadaan kita sebagai ibu. Jadi sebenarnya memang penting ya untuk buat check up. Okay, korang jangan lengah-lengahkan tau. And paling penting, paling-paling kalau korang nak lambat sangat baru korang nak check up, korang kena 12 minggu. Itu paling, alhamdulillah, itu adalah paling maksimum. Okay, jangan lebih daripada tu. Sebab nanti kalau korang lebih daripada tu, nurse akan macam marah korang, macam kenapa tak check. Sebab korang kena faham tau, baby ni nanti kan korang akan scan dia. Dan bila korang scan, dia sangat-sangat kecil. Korang akan tengok macam anak benih je kat dalam korang punya rahim tau. Okay, so korang akan tengok perkembangan dia daripada sekecil-kecil tu dan tak ada rupa langsung. Maksudnya dia kecil sangat-sangat kecil. Lama-lama dia membesar and lama-lama dia akan menjadi seketul baby. Kau faham tak? Jadi 12 minggu tu pun baby dah besar tau. Time tu kita dah macam boleh tengok detail scan dia, nak tengok jantung dia okey ke tak, dia punya paru-paru okey ke tak, dia punya tulang okey. Dia nak tengok, doktor nak tengok perkembangan baby ni dengan weight kita ni sama ke tak. Okey. So kita nak bagi tahu, Putri nak bagi tahu korang, okey, sebenarnya setiap perempuan adalah berbeza tau. Okey, ada orang dia punya ovulation dia lambat. Okey, ada orang maksudnya kiranya dia normal. Okay, so kita tak boleh nak banding-bandingkan. Sebab kita pun, even kita period pun, ada orang period, kalau period tu senggugut memang sakit sangat-sangat. Ada orang siap boleh macam relax je, even period pun macam biasa. Itu sebenarnya ikut kepada kita, hormon kita. Okay, so itu je lah. Putri rasa Putri dah baby banyak sangat. Nak cakap pasal daftar buku pink je kan, tapi Putri dah melampau-lampau pula cakap pasal benda lain juga. Okay, tapi tak apalah. So kurang-kurangnya korang tahulah pengalaman macam mana nak ambil okay, nak buat buku pink macam mana pun. Tak ada halangan. Kalau korang nak buka kat swasta, buka. Kalau korang nak buka dekat KK, korang buka. Tapi boleh cakap terus terang korang, kalau Putri prefer untuk buka, sebab benda tu check up je dekat klinik kesihatan. Sebab apa tahu, korang kan tahu, even kalau korang kerja sekalipun, nanti kalau macam kita cakap dengan nurse tu macam, saya tak boleh lah nak nak datang KK ni sebabnya susah kan, sebabnya kena ikut apa yang nurse tu bagi tarikh bila kan. Okay, jadi dia kata okay, tak apa macam ni, bagi tahu je. Okay, nanti dia akan buat surat and korang boleh lah buat buat sleep time ke, di mana macam even korang tengah kerja tu, kalau contoh korang ambil petang, kiranya korang off separuh hari ke macam tu, nanti korang dapat surat tu, faham tak? Okay, sebabnya korang pregnant, jadi korang, kita kata ada surat daripada kita kata kerajaan, kita kata klinik kesihatan macam tu lah, korang faham tak? Okay, so korang thank you so much siapa yang tengok dan nak dengar Putri punya pengalaman ataupun experience. Thank you so much. Kalau boleh share lah video ni supaya ramai lagi orang tahu pasal macam mana nak buka buku pink. Okay, thank you so much. Bye. Assalamualaikum. Apa-apa info dah agak update yang bagi tahu korang. Bye bye.